أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puja dan puji yang tertentu dirafa'kan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan ta'aluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah. Dan dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada pagi yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat beserta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak, ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah. Syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi mulia ini dapat lagi kita sama-sama membicarakan dan meneruskan perbahasan kitab yang dihimpun oleh guru mulia kita, hadis-hadis berkaitan tentang kebaikan, yang dinamakan akan dia la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walau sekecil apapun. Maka hari ini kita sambung lagi setelah sekian lama kita meninggalkan akannya, hingga saya pun lupa hadis ke berapa ni? 196. 196. Oh, dah nak khatam dah tuan-tuan. InsyaAllah 196. Kartu la ilaha illallah. Ada dua hadis khatam tuan-tuan, insyaAllah. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid darainil amin. Kata pengarang kitab hafizahullahu ta'ala di dalam kitabnya dengan topik kartu la ilaha illallah. Kartu ni maknanya kad lah, kad pelepasan ataupun visa la ilaha illallah. An Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiki yawmal qiyamah fayanshuru alayhi 99 sijilan kullu sijilin mislul maddil basari thumma yaqul atunkiru min hadha shay'an adhalamaka katabati hafidhun fayaqulu ya la ya rabb fayaqulu afalaka uzru fayaqulu la ya rabb fayaqulu Allah ta'ala bala inna laka indana hasanatan fa innahu la zulma alayka al-yawm fatukhraju bitaqatu fiha Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fayaqulu ihsir waznaka fayaqulu ya rabbi ma hazihi bitaqatun ma'an hadha sajillati faqala innaka la tuzlamu
fatu'dha'ul sijilatu fi kaffatin wa bitaqatu fi kaffatin fatashatis sijilatun wa saqulatin bitaqatun fala yasqulu ma'asmillahi syai'un. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim wal Baihaqi. Dari Abdullah ibn Amru ibn al-As radhiyallahu anhuma, telah redalah Allah Ta'ala ke atas mereka berdua, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yang tinggi pada sebutannya menghisap seorang daripada umatku di hadapan semua makhluk pada hari kiamat. Maka Allah bentangkan kepadanya 99 dokumen catatan amalan. Setiap dokumen itu seumpama panjangnya mata memandang. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, apakah ada sesuatu yang engkau ingkar daripada lembaran ini? Apakah ada para pencatatku al-hafizun yang telah menzalimi engkau? Maka si hamba berkata, tidak wahai Allah Tuhanku. Allah berfirman lagi, apakah engkau mempunyai uzur yang ingin dikemukakan? Si hamba berkata, tidak ada wahai Tuhan. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya, engkau di sisi kami mempunyai sesuatu yang menduduki tempat keuzuranmu. Sesungguhnya engkau mempunyai suatu kebaikan di sisi kami, maka sesungguhnya tidak ada pada hari ini penzaliman terhadapmu. Maka dikeluarkanlah secarik kertas yang ditulis di situ kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluhu. Maka Allah berfirman, hadirkanlah timbangan engkau. Si hamba bertanya, ya Allah, apalah artinya secarik kertas ini dibandingkan dengan kebanyakan dokumen-dokumen ini? Maka Allah berfirman, sesungguhnya engkau tidak dizalimi. Maka diletakkanlah lembaran-lembaran catatan amal itu di suatu timbangan, dan diletakkan pula secarik kertas syahadatain di timbangan yang lain. Lantas menjadi ringanlah dokumen-dokumen amal, dan menjadi beratlah timbangan secarik kertas tadi. Maka tidak ada sesuatu yang berat, yakni pada timbangannya, melebihi timbangan nama Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pagi yang mulia ini kita dihidangkan dengan sepotong daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang apa yang berlaku pada kesudahan kehidupan kita ini. Setelah kita melalui beberapa liku-liku perjalanan merentasi beberapa alam, daripada alam roh ke alam rahim, dari alam rahim datang ke alam musyahadah, kemudian masuk ke alam barzah, kemudian bangkit yaumul ba'as, kebangkitan daripada kubur, kemudian bergerak kita ke mahsyar, hingga sampai kita di suatu alam yang paling payah dan paling rumit, iaitulah dinamakan yaumul hisab. Yang mana tiap-tiap janji Nabi SAW bila melakukan kebaikan, apa kata Nabi SAW? Diangkatkan dia daripada hisabnya. Maknanya inilah waktu yang paling getir. Sehingga disebutkan dalam hadis ini, apa kata Nabi? Innallaha yastakhlisu rajulun. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghisab, yakhtalisun, melihat kepada keikhlasan amalannya seseorang itu tadi, min ummati ala ru'sil khalaiki yaumal qiyamah fayunsyuru alaihi 99 sijila. Yang mana pada waktu itu Allah Ta'ala hadapkan seorang laki-laki ketika mana semua manusia atau semua makhluk Allah sedang berhimpun pada hari itu. Dan maka Allah bentangkan kepadanya 99 sijilan. Sijilan ni apa? Sijil lah, dokumen, sijil, pengesahan ataupun catatan, rekod dokumen dia masa dulu kat dunia. Kita panggil kitabain, iaitu catatan amal soleh dan catatan amal keburukan. Nanti dibentangkan depan mata kita, dan Allah langsung tak menghukum dahulu sebelum bertanya daripada kita. Allah kata, ada tak? Dalam perkataan dia katakan, maka setiap dokumen seumpama itu panjangnya sejauh mata memandang.
Tu sebab kata guru kita, yang paling ringan pun bagi orang untuk menjawab, yang paling ringan dapat menjawab di hisab ini minimal 500 tahun. Nak dapat jawab depan Allah Ta'ala. Umur kita 80 tahun belum tentu. Dah malah 100 tahun belum tentu lagi umur. Tapi daripada tiap-tiap sisa baki umur kita, daripada tiap nikmat yang Allah Ta'ala bagi, daripada tiap apa yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita, dan kelakuan yang baik serta yang buruk telah kita kerjakan, akan dibentangkan depan mata kita dan kita akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang kamu buat dengan begini-begini? Apa yang kamu kerjakan dengan hal ini? Apa yang telah kamu gunakan dalam kehidupan kamu? Itu sebab bila sampai di yaumul hisab nanti, 4 perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tentang tubuh badanmu, di mana kamu binasakan ia. Yang kedua, hartamu, ke mana kamu belanjakan ia. Yang ketiga, ilmumu, sejauh mana ia diberikan manfaat untuk dirimu dan orang yang ada padamu. Yang keempat, usiamu, ke mana kamu perhabiskan usiamu tadi. Tanya di Allah Ta'ala akan tiap-tiap daripada 4 perkara ni dalam dokumen yang dibentangkan depannya nanti. Lalu Allah Ta'ala pun tanya pada hamba itu tadi, kullu sijilin mislu maddin basari summa yaqul. Sijil tadi dibentangkan depan makhluk tadi, depan hamba Allah tadi. Bila dibentang nun sejauh mata memandang, sayup nampak ujung dia. Maka dibaca, diteliti satu persatu. Membacanya saja makan dah 10 tahun. InsyaAllah barakallah ta'ala. Nak flashback balik kehidupan kita, maka ketika itu Allah Ta'ala tanya pada kita. Allah Ta'ala kata, atankiru min haza syai'an. Atankiru mungkar, ataupun kata atankiru ingkar, mungkara. Ada tak yang kamu nak nafikan? Ada tak suatu perkara yang nak kamu ingkarkan daripada cerita ni? Ada tak malaikat pencatat aku ni salah tulis ataupun dia cuba menzalimi engkau dalam catatannya? Ada benda yang dia tulis tetapi sebenarnya engkau tak buat, kata Allah Ta'ala. Ataupun adakah perkara yang ditokok tambah oleh malaikat dalam cerita ni? Jawab dia hamba tadi, apa kata dia? La ya Rab, tak ada ya Allah. Kata, azalamaka katabti hafizun. Ada tak bahawa pencatat malaikat katibin ni, malaikat katibin hafizun ni, malaikat catat kiri kanan ni, ada tak dia menzalimi kau dalam catatan dia ni? Dalam rekod yang dihantar pada hari ni, aku bentangkan depan mata kau dan kau lihat, ada tak tokok tambah yang dia telah zalimi kau? Kata dia, faqul la ya Rab, tak ada wahai Tuhanku. Betul belaka apa yang dia tulis ni. Itu sebab kalau orang tu orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebut dalam surah An-Naba, apa kata Allah Taala ketika mana dibentangkan kitab depan mereka, ditunjukkan depan mereka. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tentang cerita syurga. Kemudian inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kadzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari itu, yauma yaqumur ruhu, berbaris sekalian roh. Yauma yaqumur ruhu wal malaikah, dan para malaikat semua berbaris dalam satu barisan. Ketika mana nak penghisapan ni berlaku, berbaris sekalian malaikat ni. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, dalam satu saf. Mereka berbaris dalam satu saf, lurus. La yatakallamun, tak ada siapa berani cakap. Tak cakap sini maksud apa? Tak ada siapa yang berani bagi syafaat. La yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Tak ada siapa pun dibenarkan bercakap untuk bagi syafaat pada orang. Hatta ketika itu para nabi pun tak boleh bagi syafaat kalau tidak ada izin daripada Allah. Itu semua izin Allah belaka. La yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Zalikal yaumul haq. Inilah dia cerita hakikat yang sebenarnya. Zalikal yaumul haq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum. Pada hari itu mereka diperlihatkan amal-amal mereka, ditunjukkan kitab-kitab mereka, lembaran-lembaran mereka. Si kafir kata apa? Fayaqulul kafir, kata si kafir, ya laitani kuntu turaban.
Alangkah kalau baiknya aku ni jadi debu saja. Alangkah baik dulu kau jadikan aku tanah saja ya Allah. Baru dia sedarkan kekurangan dan kesilapan daripada amal, daripada harta, daripada umur, daripada badan yang telah dibinasakan dengan keseronokan dunia, hingga dia lupa yang dia akan dihisap. Ini titah perintah almarhum Sri Paduka Sultan Perak, Sultan Alang Iskandar Shah Qaddasallahu lahu, di dalam kitabnya Risalah Iskandar Shah. Apa kata dia? Dan ingatlah padamu sekalian hamba akan titah paduka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 perkara yang diingati dan 5 perkara yang dilupai. Apa kata yang ketiga? Cintakan harta, lupa hisap. Sebut dia paduka dalam paduka sultan dalam kitab ni. Muka surat 14 sebut gitu. Apa kata dia? Sesungguhnya akan berlaku 5 perkara dicintai dan 5 perkara dilupai. Cinta makhluk, lupa pencipta. Banyak puji makhluk, lupa sebut Tuhan. Sampai nak jadi kiamat nanti manusia dah tak sebut nama Allah Ta'ala. La taqumu sa'ah, kata Allah Ta'ala, tidak akan jadi kiamat kalau ada seorang daripada hamba di bumi ini menyebut nama Allah. Walaupun kalimat Allah itu keluar daripada lisan sebian, keluar daripada lidahnya budak-budak. Hatta ketika itu budak pun tak kenal Allah Ta'ala, karena banyak memuji makhluk. InsyaAllah barakallah. Yang kedua, cintakan harta, lupa hisap. Duk kutip harta seberapa mampu yang boleh, lupa yang dia akan dihisap dan akan dicatu tentang harta nanti. Di akhir zaman nanti, ketika Isa bin Maryam memerintah, ketika meninggalnya Mahdi, matinya Isa bin Maryam, manusia hidup dalam keadaan aman, penuh berharta. Zaman zaman Imam Mahdi memerintah nanti, disebutkan punya makmur, punya aman, punya tak ada risaunya dengan rezeki Allah, sehingga serigala dan biri-biri boleh duduk sekandang. Serigala boleh tenang dengan biri-biri, dan biri-biri boleh tenang dengan serigala. Serigala tengok biri-biri tak berlari nak makan, dan biri-biri tengok serigala tak takut untuk dimakan. Kerana ketika itu biri-biri sendiri yakin bahawa serigala cukup makan, dan serigala tengok biri-biri tak berselera nak makan. Kerana dah cukup rezeki dia. InsyaAllah ta'ala. Ketika itu banyaknya harta manusia, apa mereka buat? Mereka berlumba-lumba nak bagi pada orang. Bukan kita cerita sedekah nah. Dalam definisi ini dia cakap sedekah. Tapi ketika itu mereka mengagih-agihkan harta mereka kepada orang, supaya apa? Nak berlepas daripada hisap. InsyaAllah. Berat tanggungan harta, nak bagi pada orang, dan orang lain pula nak bagi pada orang. Katalah, Masya Allah, Cik Rahman bagi pada saya, Ustaz, ni 10,000 Ustaz, infak untuk pondok. Allah, pondok pada 10 juta lagi ni, macam mana ni? Keluar 100,000 Cik Rahman, ni pula infak saya untuk Cik Rahman, InsyaAllah. Dia saling bertukar-tukar harta untuk apa? Untuk berlepas diri daripada harta. Kerana tanggungjawab pada ketika itu sangat berat, dan hingga tak termampu pada kepalanya memikir tentang nilaian harta yang ada pada dia. Masya Allah. Itu kata dia. Kemudian yang ketiga apa? Cinta rumah besar, lupa rumah kecil. InsyaAllah ta'ala. Cinta rumah besar hingga lupa rumah kecil. Sibuk memperhiaskan rumahnya, sibuk memperhiaskan bangunannya, sibuk dengan kediamannya, sehingga lupa rumah abadi dia adalah sebesar 3 kaki kali 7 kaki. InsyaAllah. Liang kubur tu nanti yang akan jadi tempat bersemadiannya, tempat rehat untuk dirinya. Lupa dia nak hiaskan rumah dia sendiri yang itu. Tak apalah, setakat ni atas dunia, rumahku syurgaku, kata Masya Allah. Nanti bila dia masuk dalam liang lahat, dia merasa dengan makanan, dengan apa, hentakan, himpitan daripada bumi, dan gigitan daripada cacing dan ulat yang ada dalam tanah. Baru dia sedar ketika itu, ya Allah, kenapa saya tak pelapangkan rumah dalam ni? Kenapa saya tak hiaskan dengan lampu-lampu amal yang ada dalam rumah ni? Kenapa saya tak perhiaskan lantainya agar tidak kelihatan sempit dan begitu sesak begini? InsyaAllah. Barulah ketika itu kata Cik ahli kubur, ya Allah, sami'na wa absarna, kami dah dengar dan kami dah nampak balasannya Allah. Lalu farji'na, balikkanlah kami ke dunia. Nak buat apa balik dunia? Na'mal salihah, nak buat amal soleh. Dah sedar, udah kata pepatah Melayu, udah jatuh baru tengadah. Tabarakallah ta'ala. Udah masuk, dah merasa, baru nak bertaubat. Dengar cerita-cerita, cerita je Ustaz ni, entah ya entah tidak. Tabarakallah ta'ala. Tu maka katanya apa lagi? Dan ketika itu sebut bahawa sungguhnya manusia itu berlomba-lomba.
nak mengumpulkan kehiasan dan kecantikan dalam rumah mereka. Ini titah baginda tuanku. Itu antara petikan. Kalau nak baca 5, banyak syarah kita pagi ni, masya-Allah. Boleh rujuk dalam kitab Risalah Iskandar Shah. Itu ditulis oleh Paduka Seri Sultan Perak sendiri. Ya, masya-Allah. Dan apa kata dia lagi? Ketika mana dihadapkan manusia tu depan Allah, Allah tanya satu-satu hingga dia kata, la ya Rabb, tidak wahai Tuhanku, malaikat ni tak zalim pada aku dan dia tulis benar apa yang aku lakukan ya Allah. Satu persatu ditanya di Allah Ta'ala. Dulu aku pernah bagi engkau ini, apa yang kau kerjakan dengan ini, apa yang kau lakukan dengan ini. Kalau cerita tentang hisab, Nabi cerita depan para sahabat ni, menggeletar kepala lutut para sahabat. Kerana takut amal mereka yang banyak culas ataupun yang dulunya mereka itu tadi meninggalkan Allah Ta'ala. Hai, bagaimana kami nak jawab dengan Allah Ta'ala hal keadaan itu? Beza cerita orang yang nampak dengan orang yang dengar. Nabi ni nampak suasana tu ketika Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi cerita orang yang nampak tu lebih kukuh. Macam saya hari ni bercerita sebagai seorang pendengar. Saya dengar daripada guru saya dan guru saya dengar daripada guru dia dan guru dia dengar daripada guru dia sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu aksiden, seorang nampak. Jadi bila orang ni nampak aksiden atau kemalangan tu berlaku, dia cerita, saya nampak kereta tu langgar begini. Ceritanya lebih sedap. Saya yang mendengar ni pula bagi cerita. Saya dengar apa nama orang tu cerita macam ni ceritanya. Jadi cerita orang yang mendengar tak berapa sedap seperti cerita orang yang melihat. Itu sebab Nabi adalah orang yang melihat. Kalau kita yang cuma pendengar ni cerita pun kita dapat bayang, Allah takutnya yaumul hisab. Bagaimana sahabat menghadapi cerita yang keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Itu sebab menggerungkan takut bila kita cerita yaumul hisab. Sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain bila cerita mahsyar mereka boleh tenang. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan kelepasan. Kalau cerita tentang Allah barzah, mudah-mudahan dipermudahkan di Allah. Tapi bila cerita hisab, takut. Inilah alam yang paling rumit sekali. Paling rumit alam hisab. Dan ketika itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah tanya dia lagi, afalal uzrun? Apakah kamu mempunyai keuzuran? Kamu buat dosa ni atau kerana ada uzur ke? Kamu buat benda ni ada keuzuran. Kamu tak sembahyang ni dulu, kenapa? Adakah aku pernah timpakan atas kamu sakit? Aku pernah timpakan atas kamu kepayahan untuk buat benda ni? Apa jawab dia hamba tadi? Fayaqul, la ya Rabb. Tak wahai Allah, kata masya-Allah. Tidak wahai Tuhanku, semua nikmat Engkau dah bagi elok dah. Nikmat sihat, nikmat kenyang, nikmat membesar, nikmat panjang umur, nikmat nafas. Kullu ni'matin min Allah. Semua nikmat tu datang daripada Engkau, wahai Allah. Ketika itu apa kata dia? Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah pun berfirman, bala innalaka indal hasanah. Bahkan kata Allah Ta'ala, Tuhan berfirman, apakah engkau mempunyai uzur? Lalu hamba kata tidak. Maka Allah Ta'ala berfirman, bala. Bala yang ada dengan mana? Ya, bahkan. Itu maknanya. Bahkan engkau di sisi kami ini, kata Allah Ta'ala, menduduki suatu tempat keuzuran. Dia kata, Allah tanya, kamu ada alasan tak? Ataupun ada suatu perkara yang boleh kamu jadikan alasan untuk menafikan benda-benda ni, untuk menolak segala keburukan-keburukan ni? Dia kata, la ya Rabb, tak ada wahai Tuhanku. Memang betul semua benda ni aku buat. Kata Allah, bala. Bahkan sebenarnya engkau ni boleh diselamatkan. Seolah-olah begitu. Nak kata engkau dapat diselamatkan dengan apa? Sesungguhnya engkau, bala inna laka, sesungguhnya bagi engkau, inna sesungguhnya laka, bagi engkau itu tadi hasanatan, ada satu kebaikan. Hasanatan, satu kebaikan. Ada satu kebaikan. Dalam banyak-banyak dokumen buruk engkau ni, kata Allah Ta'ala, ada suatu kebaikan yang kau simpan sampai akhir daripada kehidupan kau sebelum kau datang ke sini. Apa kata dia? Maka Allah Ta'ala mengatakan, fa innahu la zulma alaika, maka sesungguhnya tidak ada penzaliman terhadap dirimu pada hari ini, kata Allah Ta'ala. Dek, kerana ada satu kebaikan yang telah engkau lakukan ini, tetap aku pertimbangkan, tetap aku perhisapkan. Itu kata, amal ni walaupun sekecil zahrah akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Khairul bariyah. Allah tunjukkan kebaikan ini. Tetapi kalau kejahatan walaupun sebesar zahrah, Allah Ta'ala akan tunjukkan juga di depan hari pembalasan nanti. Ini ceritanya hasanatan
Litanwin tu tak ada alif lam tu, alif lam ma'rifah tu, tapi dia isim nak bagi tahu kau ada satu je kebaikan. Ada satu benda yang kau simpan yang bagus pada diri kau ni. Maka ketika itu apa kata dia? Fa innahu, maka sesungguhnya bagi dirimu, la zulma alaika, tidak ada kezaliman untuk dirimu. Fa innahu, maka dengan sesungguhnya satu kebaikan itu tadi, la zulma, tidak ada kezaliman alaika, ke atas engkau, al-yaum, pada hari ini. Hari ini kau tak akan dizalimi sebab engkau ada satu kebaikan. Fatukhraja bitaqata fiha, maka takhraja, maka dikeluarkanlah bitaqah ni kad macam IC. Masyaallah. Jadi dalam hadis ini kata apa? Secarik kertas. Jadi maknanya kertas kecil je lah, lebih kurang besar itu je kertasnya, kecil benar kertasnya, dikeluarkan. Nak banding dengan 99 lembaran dosa yang dia buat tadi, Allah keluarkan secarik kertas daripada amalan dia. Ini amalan dia dulu ni. Keluar secarik kertas daripada penghidupan dia tadi. Fatakhruju bittaqata fiha, yang mana pada kertas itu tadi adanya kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sebab para ulama mengatakan wajib mengucap dua kalimah syahadah dengan jazam, dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan dengan penuh keyakinan dan penuh haknya berserta dalil yang ada pada kalimah Allah tadi, yakni dengan hati sanubari qasad. Wajib kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sekali seumur hidup. Paling kurang sekali seumur hidup. Jangan sampai tak pernah mengucap. Ini ucapan yang di luar sembahyang. Bukan kita tengah sembahyang tu asyhadu an la ilaha illallah, itu memang kewajipan. Hak ni yang ikhlas daripada hati kita dengan qasad hati kita, sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Apa? Sebab nak jamin kita di depan mahsyarnya Allah Ta'ala, di depan hisabnya Allah Ta'ala nanti, bila buka caritan, atas dunia dulu kau pernah sebut dengan hatimu, dengan qasad hatimu, i'tiqad yang sahih, dengan kejituan dan juga apa kita sebutkan, keyakinan dirimu yang begitu baik terhadap Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan, kamu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka ketika itu Allah Ta'ala firman pada dia, hadirkanlah timbangan engkau. Maka dia berpindah daripada alam hisab, dia pergi ke seterusnya stage terus mana lepas ni, dia pergi ke alam mizan. Alam mizan ni alam pertimbangan, alam timbang. Tadi alam hisab ni alam jawab, kena hisab satu-satu. Hisab ni kalau orang dulu kita panggil ilmu hisab, ilmu matematik. Makna ini buat kira-kira dengan Allah Ta'ala. Yaum kira-kira, pada hari kira-kira dengan Allah Ta'ala tadi, selesai. Tabarakallah. Sekarang masuk pergi amal timbang. Itu pada waktu hisab ni orang paling takut, kerana ada orang yang ambil fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Ada orang yang ambil kitab dengan tangan kanan dia. Orang ni selamat. Dia buka kitab amal dia, oh baik. Dia pun angkat kitab dia. Ya ma'syaran nas unzur kitabi. Hei sekalian manusia, tengok kitab aku ni. Tengok. Nunjuk kebaikan. So, tengoklah kitab aku. Kerana terlalu gembira dia nak tunjuk pada orang yang dia lepas stage tersebut. Unzur kitabi, tengok kitab aku ni. Apa kata dia manusia? Ya fulan, anta wa anta, ana wa ana. Kata, hei fulan, engkau, hei kami. Tak lepas lagi kami ni. Tak sedap hati nak tengok orang punya. Kalau kita sedar pada perkataan ni pada hari ini, engkau hal engkau, aku hal aku, daripada segi kedosaan kita, muhasabah kita, maka nescaya takkan ada daripada mulut kita nak cerita tentang keburukan dan dosa orang. Sebab kita kata sedar gini, Allah, nanti aku nak kena jawab depan Allah banyak benda. Tak nak aku cerita dosa orang lah. Buat payah hati aku je, buat susah senak sanubari aku je. Yaumul Masyar ni ialah yaum pengampunan. Janganlah kita bawa hal dunia pergi ke sana nanti. Ini ada masalah aja, bergaduh dengan orang, tak apa, lantak, kita jumpa di akhirat nanti, kata Nabi.
Jumpa di akhirat belaka. Kita ni pada nak lepas akhirat tu. Yang dia pergi sibuk nak jumpa di akhirat. Minta maaf saya nak kata, akhirat ni tapak reunion ke? Masya-Allah. Nak buat gathering, jumpa ramai-ramai, apa khabar? Ini kita jumpa lagi kita, masya-Allah. Pada hari itu Allah Taala kata yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani. Pada hari itu orang nampak adik-beradik, saudara mara mereka lari. Nampak mak, nampak ayah mereka lari. Nampak kawan-kawan, nampak anak beranak mereka lari. Takkan tiba-tiba dengan musuh kita jumpa di akhirat nanti. Baik kita doa, ya Allah jumpakanlah aku dengan mak aku di hari akhirat. Itu lagi baik. Insya-Allah barakallahu ta'ala. Ini kita marah pada orang, jumpa akhirat. Hal dunia selesai dunia. Minta maaflah, saya selesaikan dengan awak dunia. Saya kalau boleh tak nak apa-apa masalah dengan awak di akhirat. Saya nak alatul masuk syurga Allah Ta'ala. Ini nak hisap lagi dengan awak, nak dibandingkan lagi dengan awak, panggil nanti dalam pada penghisapan mahkamah Allah Ta'ala. Buat apa? Itu sebab atas dunia ni, seboleh-bolehnya selesaikan urusan kita. Ada marah dengan orang, ada sakit hati dengan orang, berterus terang dan selesaikan. Minta maaf ataupun sebagai ganti rugi ke, maaf ke. Jangan sampai berita ni bawa ke akhirat. Amal kita saja nak kata satu lembaran, sejauh mata memandang. Ini nak bawa kes orang pula dalam kita. Ya Allah, berapa lama lagi kita nak berada kat mahsyar ni? Berapa lama kita nak ada ke yaumul hisab? Jadi bila telah menempuhi suatu masa, Allah kata wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Ada orang yang ambil kitab dengan tangan kiri pula. Bila dia ambil dengan tangan kiri, ketika tu dia buka kitab dia, Allahu Akbar. Buruk amal tu sampai beria nyorok. Jangan sampai orang boleh ngintai 1 inci pun daripada dia. Apa kata? Ya laitani, celaka betul aku hari ni, kata Masya Allah. Ya laitani, celaka nasib badan hari ni, kata Masya Allah. Malu dia tak tahu nak buat apa. Wa amma man utiya kitabahu bizahri. Orang ni lebih kurang ajar. Bila dia sampai pada Allah Ta'ala, dia ambil kitabnya dengan belakang je. Mana? Bagi. Ini perangai di dunia dah ada dah. Dia tak belakang, atas, dia tak atas, di bawah. InsyaAllah. Ulu sini. InsyaAllah. Bawah meja. InsyaAllah. Ini kaki Rasulullah ni. InsyaAllah. Barakallahu ta'ala. Ngambil kitab daripada belakang. Allah pun dia tak menghadap ketika tu. Mahkamah Allah Ta'ala tak dihadap betul-betul. Ulu. Ambil belakang. InsyaAllah. Ambil. Buka kitab. Mesti lagi teruk daripada orang tangan kiri. Kini kata wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau aku dulu jadi tanah. Ketika itu orang ini di padang mahsyar jadi burung unta. Apa jadi burung unta? Burung unta ni badannya besar, otak kecil. Subhanallah taala. Itu sebab banyak kali dimention TV lu ingat otak burung unta lebih kecil dari matanya. Memang otak burung unta ni kecil. Subhanallah. Di Afrika, kalaulah burung unta ni dikejar oleh serombongan singa, burung unta akan berlari cepat. Tetapi bila dia dah terlalu penat, burung unta akan membenamkan kepalanya dalam tanah. Dia benam kepala dalam tanah. Lalu gelap. Dia sangka dia tak nampak singa, macam singa tak nampak dia. Saudara Allah, dia suruh, dah selamat dah ni. Kepala je masuk dalam tanah. Hak badan yang besar gedabak tu tunjuk lagi singa kata ni rezeki ni. Tu sebab banyak burung unta mati sebab macam tu. Dia sorokkan kepala dia, dia sangka orang tak nampak ataupun musuh tak nampak dia. Saudara Allah. Ini berlaku pada orang yang ambil kitab daripada belakang ni, ketika dapat kitab, dibenamkan kepalanya kerana malu dia kepada sekalian makhluk yang ada depan ni. Dia sangka bila dia benam kepala tu hilang rasa malu dia. Tapi orang nampak badan. Ini yang terbenam ni mesti amal dulu kat dunia ni teruk ni. Saudara Allah Taala. Ni bila sampai yaumul hisab, maka ketika itu apa kata dia? Kata Allah Ta'ala, pergilah engkau. Allah Ta'ala kata, pergilah engkau kepada timbangan, itu pergi mizan. Maka diletakkanlah. Ini orang jawab. Dia jawab pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa kata dia? Ya Allah, ya Rabb, ma hazihi bitaqatun ma hadza sajilatin. Ya Allah, wahai Tuhanku, ma haza, apalah yang ada pada kertas ini? Amal sedikit ini. Kalau nak ditimbangkan dengan sijilat, dengan banyaknya dokumen dosa aku ni. Dokumen dosa aku ni banyak, ya Allah. Kata lagi ni, sehelai tisu nak timbang dengan sekotak tisu, mana lagi berat? Logik akal kita ni berat lagi tisu ni. Sebab kita yakin dengan akal. Itu sebab dalam tauhid dia mesti ada belajar hukum akal, hukum syar'i, hukum adat, mesti ada hukum tu, masya-Allah. Tapi ketika itu depan Allah Taala manusia guna hukum akal. Mana boleh ya Allah, kertas sebesar ini nak lawan dengan sekotak tisu, kata masya-Allah. Maka Allah Taala pun berfirman, apa kata Allah Taala?
faqala innaka la tuzlamu. Allah Ta'ala pun mengatakan, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Allah kata engkau takkan dizalimi. Fatudu'u sajilatun fi kafatin wal bittaqatun fi kafatin. Masya-Allah. Maka diletakkan amal buruknya. Kalau kafatin ni, kafah ni mana tapak tangan. Tapi kafah di sini bukan makna kafah tapak tangan, tapi kafah ni keseluruhan. Diambil kad tadi, diambilkan apa mulanya? Fatawadda'u sijilan. Diambil semua dokumen-dokumen tadi, diletakkan semuanya atas neraca timbangan. Wallahu alam macam mana neraca timbangan tu tak dapat kita nak bayang lah. Bukan dacing ke ataupun timbang kilo ke, tak tahu kita, masya-Allah. Tapi diletakkan atas satu timbangan. Oh, ini timbangan buruk. Ketika tengok, Allah, tak ada harapan lah aku ni kalau macam ni. Kemudian diambilkan secarik kertas tadi. Wa bitaqatan fi kafin. Ambil kad tadi, kad kecil tadi tu, buh kat sebelah. Ketika dibubuhkan sebelah, maka apa yang berlaku pada ketika itu? Fatashatin sijilatun. Tiba-tiba menjadi ringanlah akan menjadi ringanlah dokumen-dokumen amal yang berat, dokumen yang banyak ni tadi. Ataupun rekod-rekod kehidupan ni jadi ringan. Kenapa? Kerana wasaqulatin bittaqah. Kerana telah beratlah kad tadi. Ada orang dia minta kerja, dia bawa dia bawa dah resume nah tebal macam tu 2-3 inci bawa pergi. Nah, orang kena selai. Tapi orang kalau kabelnya kuat keluar IC je. Ni kenal tak? Insya-Allah. Kena. Lepas. Insya-Allah tabarakallah taala. Ini perumpamaan lah, masya-Allah. Ada kad yang ni. Oh, kena tik masuk insya-Allah. Orang yang ada sertifikat tebal macam mana sekalipun kalah. Walaupun ikut logik akal, dia tebal lagi. Ni nipis je, masya-Allah. Tapi bila dia ni ada kenal dengan ada kabel tadi. Jadi ini kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh ni. Ini tiket ataupun kad pengenalan kita dengan Allah Ta'ala. Makna kabel kita dengan Allah Ta'ala pada hari itu kuat. Kabel kita kuat dengan Allah, maka ketika itu apa yang berlaku? Beratlah timbangan secarik kertas tadi. Maka apa kata Allah Ta'ala, apa kata Nabi? Fala yuskalu, tidak ada yang lebih berat. Maka tidak ada sesuatu yang boleh mengalahkan beratnya pada suatu kad yang terdapat padanya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yaskulu ma'ismullahi syai'in. Satu benda pun tak boleh lawan dengan kalimah la ilaha illallah. Jahat mana pun manusia, jahat buruk mana pun manusia, kata Nabi SAW, siapa yang pada akhir ayatnya mengatakan faqul la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang pada akhir daripada penghidupannya, usianya, hayatnya, dan dia mati sebelum daripada itu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, wajabat lahul jannah, wajib dia masuk syurga, dapat dia masuk syurga Allah Subhanahu taala. Ini jaminan yang Nabi SAW beri kepada kita dengan menyebut kalimah la ilaha illallah. Di mana dia punya sandaran pada mengucap la ilaha illallah ni? Hadis yang bawah. Kata dia, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshiru wa bashiru ma'a wara'akum innahu man syahida annahu la ilaha illallah sadiqan biha dakhalal jannah. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bergembiralah kalian dan berikan khabar gembira kepada orang yang sesudahmu bahawa sesungguhnya sesiapa yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah bersama meyakini kebenarannya, nescaya dia akan masuk syurga. Ini dalil lah bagi tahu. Siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah dengan jazam, apa tu jazam? Keyakinan, iktikadnya bahawa kewujudan Allah, dan juga dengan kebenaran adanya Allah beserta dalilnya. Ini dipanggil ma'rifah. Kalau kita ngaji bab ma'rifah lah. Dengan dalilnya kewujudan Allah Ta'ala, maka ketika itu dakhal jannah, masuk kita dalam syurga. Itu sebab amal yang kita lakukan hari ini adalah tanda kewajipan kita sebagai hamba Allah di sisi Allah. Namun berkehendak untuk syurga, itu adalah atas rahmatnya Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala boleh jadikan syurga, Allah Ta'ala boleh ciptakan neraka, maka tidak mustahil bagi Allah Ta'ala untuk bantu kita, dorong kita buat kebaikan dan juga amal. Maka yakinlah dengan Allah Subhanahu Ta'ala dengan ucapan la ilaha
illallah. Inilah yang pengarang kitab rahimahullah ta'ala susun. Daripada segala kebaikan yang telah kita berbahaskan beberapa tahun ni untuk menghabiskan kitab ni, akhirnya amal yang paling besar sekali apa dia? La ilaha illallah. Ada seorang yang buat baik, buat amal, buat sedekatul jariah, buat sedekah, namun dia bukan Islam. Insya-Allah tabarakallah taala. Apakah diterima akan pahala kebaikan-kebaikannya tadi? Tidak. Kerana apa? Kerana tak mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah je. Bukan kerana Islam, tidak. Kerana yakin dia pada Allah Taala tadi. Kalau dia tak yakin pada Allah, macam mana nak yakin ada pahala? Sebab yang beri pahala tu Allah. InsyaAllah. Maka kita minta supaya dengan hal yang baik-baik yang kita buat tadi, iktikad kita Allah lah yang empunya segala kebaikan tadi, ayah di ibunda rahmatullah ta'ala. Jadi alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala, maka telah khatam kita kitab ini. Cuma ada beberapa nama imam-imam besar di belakang tu dengan biodata lengkapnya sebagai rujukan kita kepada orang yang punya kitab, insyaAllah tabarakallah ta'ala anhum. Jadi sebagaimana saya mengaji dulu ayah di ibunda rahmatullah ta'ala, bila kita dah mengaji satu kitab, khatam, nak sambung wasilah. Nak sambung wasilah tu mudah-mudahan dengan berkat kita mengaji ni, ada pengarang kitab ini orang yang baik-baik dan thiqah, dipercayai kebaikan dia, mudah bantulah kita dekat akhirat. Sebab mengaji kitab-kitab Nabi yang membahaskan hadis-hadis Nabi, maka kita bacakan Fatihah sekali, sepatutnya 7 kali kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala. Adapun pada pagi ni kita baca sekali bersama, ada 6 kali, tuan-tuan bolehlah baca sendiri nanti insya-Allah. Ila hadrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila arwahi abaina ummahatina jaddina jaddatina masyayikhina, khususan ila al-muallif wa Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Abdullah Al-Banjari Al-Maqi, syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, la tahqiran ni saya mengajar ada dekat 5-6 tempat. Masjid tuan-tuan lah pertama khatam, insya-Allah tabarakallah taala. Ini masjid yang pertama khatam kita, la tahqirana minal ma'rufi syai'a. Mudah-mudahan ada kebaikan daripada 198 hadis ni, 197 hadis ni. Kalau tak dapat beramal semua, dapat amal satu pun memadai. Jangan sampai tak beramal langsung. Kenapa? Al-Imam Nawawi sebut di dalam kitab Azkar, semua orang yang mengaji nanti tentang bab amal akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Dia lepas daripada perhisaban Allah Ta'ala, walaupun dia pernah buat sekali je dalam hidup. Sekali je dia pernah buat dalam hidup, lepas. Tapi kalau dia belajar, contoh bab sembahyang tahajud, tetapi dia tak pernah buat tahajud, itu akan ditanya di Allah Ta'ala, InsyaAllah. Ditanya dalam bab hari ni kita sebut la ilaha illallah, belajar bab la ilaha illallah tapi berat nak sebut la ilaha illallah, nanti ditanya di Allah Ta'ala di hari akhirat. Lepasnya kita buat sekali pun memadai, ayah dan ibunda rahmati Allah Ta'ala. Jadi bermohon saya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala diberikan inayah dan taufik serta pengampunan buat kita selama mana kita berada di dalam majlis ini. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ada silap tutur bicara saya, apalah saya sampaikan, kalau tak bertepatan dengan murad kita pada Allah Jalla Jalaluhu wal azam, saya minta ampun kepada barisan ayahanda, ibunda, adinda dan kekanda sekaliannya. Saya nyusun 10 jari selama pembahasan kitab ini. Ada kata-kata saya menyinggung perasaan, apa yang disampaikan tak bertepatan dengan murad kitab, kepada Allah Jalla Jalaluhu wal azam saya minta ampun. Kepada barisan ayahanda, ibunda, para imam, EJK Masjid, a'immah, tuan-tuan guru, alim ulama, orang-orang tua sesepuh di kalangan kita, saya mohon tegurlah diri saya dengan teguran bisawab jika saya melakukan kesilapan dalam penyampaian. Sebelum daripada itu, hadirin rahmati Allah Ta'ala, di tengah masjid ni ada satu tabung warna pink tu. Ini tabung untuk Pondok Bustanul Ashrafiyah, insya-Allah. Kami dalam rangka untuk membina asrama baru untuk pondok-pondok baru, kerana telah berlaku di pondok kita kepadatan asrama. Asrama kita dah tak boleh memuatkan pelajar baru. Kemasukan ada, pendaftaran kemasukan ada, kita dah tak boleh ambil kerana asrama kita dah padat dengan pelajar. Cukup dia punya
kuantiti pelajarnya dah cukup, jadi kita tak dapat nak ambil lagi. Jadi inisiatif kita adalah untuk membina asrama baru. Dengan sebab demikianlah hari ini dengan rendah hati kami meletakkan tabung tu. Kalau ada para penginfak yang sudi menginfak bersama-sama untuk menjayakan pembinaan pondok ini, saya menadah tangan yang 10 ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan dan inayah serta taufik bagi kita melaksanakan kebaikan bersama-sama. Jadi sekadar itu saja. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Hadirin rahmati Allah Ta'ala, saya nak nyebut gini sebenarnya malu, kerana berdasarkan hadis Nabi dan kitab la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, berkata Nabi SAW, sesungguhnya janganlah kamu mengecewakan para peminta itu, kerana mereka telah cukup malu untuk meminta, dan apabila tidak diberi lebih malulah mereka ketika itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kekuatan pada kita sama-sama buat kebaikan, mudah-mudahan sama-sama dikira oleh Allah Ta'ala. Dan hadis tu sambung akhir apa? Jangan kamu kecewakan mereka, berikanlah walau nilaian seberat kepala lalat. Kita tak ada cerita apa dah, orang masuk senyap dah belaka dah, itu je cerita dia. Jadi mudah-mudahan Allah berikan taufik pada kita selama kita mengaji kitab ini dan kekuatan pada kita untuk beramal. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dzakar. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin, ihdina siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع وقلبي لا يخشع وأمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر الدعوة أن الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Wal-'Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.